Okey, yang kedua, alla yukadziba hadzal iqrara syar'u. Yang keduanya, pengakuan ini tidak dibohongi oleh syarak. Oleh syarak. Maksudnya tidak bercanggah dengan syarak lah. Maksudnya pengakuan ini tidak bercanggah dengan syarak. Apa maksud dia? Okey, wa takdzibu syar'i lahu, yang dimasukkan pengakuan ini bercanggah dengan syarak adalah anal walada al-mustalhaqa bil iqrari ma'rufun nasabi min ghairi muqar. Maksudnya contohnya dia kata bahawa anak seseorang budak yang hendak dia nak mengaku bahawa dia nak kata anak dia tu memang sudah dimakruf. Makruf maksudnya memang sudah diketahui ada nasab daripada orang lain, daripada maksudnya dari selain daripada orang yang mengaku tersebut. Okey. Maksudnya bila dia nak mengaku seorang tu seorang budak tersebut anak dia, sedangkan budak tu orang tahu dah anak orang. Sudah tahu dah dia tu dah ada ayah dia. Jadi tak bolehlah macam tu bercanggah syarak. Kenapa dia kata li anna nasaba sabita min syakhsin la yanqul la yanqulu ila ghairihi bi iqrar. Kerana dari segi hukum, kerana nasab yang memang sudah disabitkan, yang sudah sabit pada seseorang, dia tidak berpindah kepada orang lain dengan pengakuan. Kan? Sawa'un saddaqahu al-mustalhiq mustalhaq am ghairuhu. Sama ada diakui ataupun dibenarkan pengakuan tersebut oleh budak tersebut ataupun orang lain, dia tidak boleh berpindah nasab itu. Jadi maksudnya kalau nasab tu memang sudah diketahui budak tu ada nasab, nasab ni tidak boleh bertukar-tukar, berpindah-pindah daripada seorang kepada seorang walaupun budak tersebut dia mengaku ni ayah saya, tapi sedangkan dia dah ada nasab dah, sudah diketahui nasab dia. Ni dari segi hukum syarak, dia tak buat nasab tak boleh buat main-main, tak boleh pindah-pindah. Okey. Jadi kalau budak tersebut memang sudah diketahui ada nasab, tiba-tiba ada orang nak mengaku pula dia kata ni anak dia, tak jadi, tak sah. Kemudian yang seterusnya, syarat yang seterusnya, an yusaddiqa al-musmul an yusaddiqa al-mustalhaq al-muqirra. Maksudnya seterusnya orang yang maksudnya budak lah contohnya, orang yang diakui sebagai anak tersebut, dia membenarkan kata-kata orang yang mengaku. In kana hadha mustalhaq ahlan litasdiq. Sekiranya orang yang diakui sebagai anak itu contohnya dia mempunyai kelayakan untuk membenarkan ikrar itu. Maksudnya bi an yakuna mukallafan. Maksudnya dia tu seorang sudah mukallaf. Mukallaf balik dan berakal lah. Kenapa? Di anna lahu haqqan fi nasabihi. Kerana dia itu mempunyai hak pada menentukan nasab dia sendiri. Wa huwa a'rafu bihi min ghairihi, dan dia dah lebih mengetahui tentang nasab itu daripada orang lain. Maksudnya apa? Contohnya adalah seorang Pak Ali. Pak Ali dia jumpa seorang budak umur dalam 15 tahun yang kita anggap sebagai balik dan berakal kan. Jadi Pak Ali pun kata, awak ni anak saya. Kan? Dalam keadaan dia tu tidak ada nasab apa-apa kan, sebab habis perang ke, nasab semua. Dia maksudnya dia mungkin cerita lama lah, mungkin ditinggalkan oleh masa Pak Ali masa kecil. Jadi dia pun dengar cerita pada mak saja, nama ayah dia Pak Ali kan. Lepas tu selepas 15 tahun barulah kembali. Lepas kembali tersebut, Pak Ali pun kata, engkau ni anak aku. Kemudian si budak tersebut kata, ya. Dia mengaku. Itu yang dimasukkan budak tersebut dia tu membenarkan kata-kata orang yang mengaku. Kan, dengan syarat dia tu seorang yang mukallaf. Kan. Jadi dia mengakulah. Jadi dia membenarkan pengakuan tersebut, maka dia terimalah syarat tersebut. Syarat pengakuan yang ketiga ni mestilah dibenarkan oleh orang yang diakui sebagai anak tersebut kata-kata ikrar itu. Jadi cukup syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, alla yajurra
alla yajra al-mukirru bihadzal ikrari naf'an ila nafsihi. Dan seterusnya, orang yang mengaku tersebut dia tidak menarik dengan pengakuan tersebut manfaat kepada dirinya, atau yadfa' anha bihi dararan, ataupun nak menolak dengan pengakuan tersebut mudarat daripada dirinya. Okey. Maksudnya pengakuan tersebut tidaklah boleh menyebabkan dia boleh manfaat dengan pengakuan tersebut, ataupun pengakuan tersebut tidaklah menyebabkan dia terselamat daripada sesuatu kemudaratan. Apa maksud dia? Kita akan tengok sini. Kita akan tengok contoh pun tahu. Fa in istazama wahidan minhuma, kalaulah menyebabkan berlaku sesuatu daripada perkara tadilah, maksudnya menarik manfaat kepada dirinya ataupun menolak kemudaratan daripada dirinya, lam ya'ud yusamma kalamuhu iqraran. Maksudnya tidak dikira kata-kata itu sebagai ikrar, bal huwa iddia'. Itu dikira sebagai dakwaan. Ikrar dengan dakwaan ni lain. Kita akan tengok. Jadi kalaulah perkara tersebut boleh membawa manfaat pada dirinya ataupun menghapuskan kemudaratan daripada dirinya, ini tidak dikira sebagai ikrar, ini dikira sebagai dakwaan. Okey, dakwaan apa kesan dia? Wala yuqbalu iddi'a'u illa idza thabata bainahu idza thabata bibayyinatin min syahadatin wa nahwiha. Maksudnya tidak diterima dakwaan melainkan jika disabitkan dengan bayinah. Ni yang dia sana. Bibayinatin. Bibayinatin. Bukan ta. Bibayinatin. Hendaklah kena ada bukti daripada saksi ataupun perkara-perkara lain. Perkara-perkara lain. Okey, kena ada saksi. Dakwaan kena ada saksi. Kena ada bukti. Misal zalika, contohnya ayyakula an syabin mata an sarwatin min mali. Sepatutnya seorang lelaki dia berkata terhadap seorang pemuda yang mati meninggalkan harta yang banyak. Ada seorang pemuda yang mati dan meninggalkan harta yang banyak, tiba-tiba datanglah seorang lelaki, dia kata innahu ibni. Dia kata ni anak aku ni. Maka dia kata fala yuqbalu kalamuhu. Tidak diterima kata-katanya itu, wala yu'tabaru iqraran, tidak dikira sebagai ikrar, pengakuan, wala syahadatan, li'anna al-iqrara min sya'nihi an yajura maghraman wa mas'uliyatin ala mukir. Kerana ikrar ni biasanya dia akan menarik apa benda ni macam bebanan ataupun tanggungjawab ke atas orang yang mengaku. Ikrar ni, mengaku ni sebenarnya dia lebih kepada menanggung tanggungjawab, menanggung bebanan, ikrar. Tapi dalam kes ini tidak ni, kan? Wa inna ma yadkhulu hadzal kalam inda idzin fi iddia'. Tetapi termasuk dalam kata-kata tadi tu yang dia kata anak aku disebab budak tu, orang tu mati meninggalkan harta, ya, dia kata sesungguhnya termasuk dalam ungkapan tadi itu adalah iddia'. Iddia' ni dakwaan. Bagi kes contoh yang diberi ini, contoh pemuda mati meninggalkan harta, tiba-tiba datang seorang lelaki kata ini anak saya, ini adalah iddia', dakwaan, bukan ikrar. Kerana ikrar kita sebut tadi, ikrar ni biasanya bila mengaku akan bertanggungjawab, akan menanggung bebanan. Tapi ni nak sedap ni, nak mengaku sebab nak harta ni. Ini adalah iddia'. Yang mengaku anak dia ni, yang sebab orang tu meninggalkan harta banyak, ini adalah dakwaan. Jadi kalau dakwaan apa perlu buat? Ini melibatkan hakim mahkamah. Jadi wa iddia' la yuqbalu. Dakwaan ini, sesuatu dakwaan tidak diterima illa iza azzarathu bayyinatu mu'tabiratu syar'an, melainkan jika diperkuatkan dengan bukti yang dikira, yang diakui di sisi syarak. Jadi kes dakwaan ni kena ada bukti yang diakui oleh syarak. Wa minha an yashhada syahidani adlani bisidqi kalamihi. Antaranya bukti yang diakui oleh syarak adalah bersaksinya dua orang saksi yang adil dengan kebenaran kata-katanya itu. Jadi bagi kes yang dakwa pemuda mati itu anak dia, yang itu bukan ikrar. Ini adalah dakwaan. Dakwaan kena diperkukuhkan dengan bukti. Antara buktinya adalah yang boleh diterima di sisi syarak, ada dua orang saksi yang mengaku kebenaran kata-katanya itu. Yang itu adalah anak dia.
Okey. Kemudian kita pergi kepada al-istifadah. Cara yang ketiga adalah istifadah. Istifadah ni maksudnya berleluasa. Istifadah ni maksudnya tersebar. Apa maksud tersebar di sini? Tersebar di sini dia kata wasuratuha ayyan tasiba syakhsu ila rajulin aqabilatin. Maksudnya seseorang itu dia sudah memang bernasab kepada seorang lelaki ataupun kabilah. Wan nasu fi tilka baldati, dan manusia di negeri itu yang yunsibunahu ila dhalika syakhsi atilka kabilah duna wujud mukhalif. Maksudnya penduduk negeri itu memang sudah menasabkan lelaki itu kepada kabilah itu, kepada orang itu. Maksudnya kepada, contohnya Ali itu bin Mamat. Mamat tu daripada kabilah, ni kabilah-kabilah ni mungkin kat kita ni tak ada ni. Ni puak lah, puak. Tapi dia kata orang tu memang sudah bernasab kepada Ahmad contohnya, dan daripada kabilah apa ni, kabilah, contohnya kabilah apa kita nak bagi, Hawazin contohnya, wallahu a'lam lah, ustaz bagi contohnya ni. Dan manusia di negeri itu memang sudah menasabkan lelaki tersebut kepada apa ni, Ahmad, ustaz bagi contoh dia kan. Memang dia anak kepada Ahmad, dan daripada kabilah Hawazin. Duna wujudi mukhalif, tanpa ada sebarang bantahan. Wa duna an yuhaddad dhalika fi fatratin qasiratin min zaman, tanpa juga dibataskan tempoh masa yang tertentu. Jadi maksudnya orang dah ma'ruf dah di negeri itu, di kampung tersebut, bahawa Mamat tu memang ayah dia adalah Ahmad contohnya, daripada kabilah tersebut. Ini memang dipanggil istifadah, macam mutawatir lah kita kata. Jadi fahadi istifadah, maksudnya maklumat istifadah ni maksudnya memang di kampung tu orang tahu belaka lah. Maksudnya si Ali ni anak Mamat contohnya. Jadi tanzilu manzilati syahadati sahihah, dia menempati kedudukan penyaksian yang diakui oleh syarak. Wa tu'tabaru dalilan syar'iyan ala sihhatil amri, dan dikira sebagai dalil diakui oleh syarak untuk mengesahkan satu urusan. Bisyarti an yakuna an-nas alladhi istafadha anhum wa bainahum zalika qad balaghu min qasati mablaghan. Maksudnya dengan syarat, dia kata manusia yang mana telah tersebarlah antara mereka, daripada mereka dan antara mereka tersebut sudah mencecah pada ramainya satu bilangan lah. Yahilul aklu ittifaquhum al-kadhib. Maksudnya mustahil dari segi akal mereka ni bersepakat untuk berbohong. Maksudnya yang ketiga ni, dari segi nasab ni, dia kira dari segi perkara tu diketahui secara berleluasa di satu tempat tersebut. Kalau tanya, orang tanya tu anak siapa tu? Semua kampung tu kata, tu anak Pak Daulah lah. Itu anak Pak Daulah. Tanya siapa-siapa, semua tahu itu anak Pak Daulah. Itu anak Pak Daulah, itu anak Pak Daulah. Ini dipanggil sebagai istifadah. Dan ini dikira sebagai, orang kata apa benda ni, dipanggil sebagai macam mutawatir lah. Contohnya, bila Pak Daulah mati, jadi budak tersebut layaklah timur pusaka, sebab memang orang tahu, makruf sangat dah. Dari segi orang kata, memang orang kampung semua kata itu adalah anak Pak Daulah belaka. Kalau budak tu sendiri mati, kalau dia ada harta, Pak Daulah berhak mempusakai daripada budak tersebut. Ini dipanggil sebagai Pak Daulah. Dan memang semua dah sampai kepada satu tahap ni, balagu min kasrah mablaghan. Maksudnya semua ni, tanya siapa-siapa pun, jumlah yang ramai pun semua kata itu anak Pak Daulah belaka. Jadi mustahil lah mereka tu bersepakat, nak pakat semua nak mengatakan bahawa itu anak Pak Daulah. Tidak, sengaja nak memperkenakan, nak terkenakan, nak bagi nanya kepada Pak Daulah contohnya kan. Nak bagi Pak Daulah tu nak bertanggungjawab kepada orang tua gila contohnya kan. Dia kata ni anak Pak Daulah, anak Pak Daulah, anak Pak Daulah. Tidak. Tapi semua kampung tahu dari segi istifadahnya bahawa inilah anak Pak Daulah. Jadi ini dikira sebagai tanzilu manzilati syahadah sahihah. Ini dikira sebagai menepati kedudukan saksi yang diakui oleh syarak. Kan? Wa tu'tabaru dalilan syar'iyan ala sihhatil amri, dan dikira sebagai satu dalil syarak pada sahnya sesuatu urusan. Okay, wallahu alam. Jadi kalau kita tengok sini, ada berapa? Ada 1, 2, 3 cara untuk nak membuktikan nasab seseorang. Okey, ini mengikut apa dibetulkan oleh ulama fiqh. Walaupun kat negeri kita mungkinlah lain sikit, mungkin dah sudah sistematik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.